Tasik Biru Sarawak terletak di daerah Bau, Sarawak. Ini adalah gambar Tasik Biru Sarawak. Cantik dan indah, bukan? Baiklah, sekarang rujuk buku teks muka surat 25. Mari kita baca dan lihat penggunaan kata yang tidak tepat dalam petikan ini. Gembira di Tasik Biru Sarawak. Pada cuti persekolahan yang lalu, Alice dan keluarganya berkunjung ke Tasik Biru Sarawak. Mereka melihat ramai tetamu bersenam dan berjoging di sekeliling taman. Taman Tasik ini sungguh indah dan bersih kerana dijaga dengan ketatnya. Orang ramai tidak memetik pokok dan memijak rumput. Sampah dicampak ke dalam tong sampah dengan cermatnya. Udara di Tasik Biru bersih dan sihat. Sejuk mata memandang air tasiknya yang keruh dan tidak tercemar. Malah, pokok-pokok di sekeliling tasik ini tumbuh menghijau dan segar. Alice dan ibunya berasa rimas. Walaupun taman ini dikunjungi ramai, tetapi kesegarannya tetap dipelihara. Cuba murid-murid perhatikan perkataan yang berwarna merah. Penggunaan perkataan ini tidak tepat untuk keseluruhan petikan ini. Jadi, kita perlu menggantikannya dengan perkataan yang lebih sesuai bergantung kepada maksud petikan yang ingin disampaikan. Dari keseluruhan petikan ini, ia menceritakan tentang situasi di Tasik Biru yang sangat indah, cantik, bersih dan menggembirakan orang yang hadir, orang yang berkunjung ke situ. Jadi, mari kita lihat perkataan yang tidak sesuai ini. Apakah perkataan yang lebih sesuai? Penggunaan kata yang lebih tepat untuk kita gantikannya. Mereka melihat ramai tetamu bersenam dan berjoging di sekeliling taman. Tetamu tidak sesuai untuk gambaran pergi ke Tasik Biru. Tetamu biasanya pengunjung yang orang yang berkunjung ke rumah atau ke sesuatu majlis. Jadi jika di taman ini kita lebih sesuai gunakan pengunjung. Okey, yang kedua, ketat. Taman Tasik ini sungguh indah dan bersih kerana dijaga dengan ketatnya. Okey, ketat ni biasanya lebih sesuai kepada situasi yang menggambarkan kawalan. Tapi kalau untuk petikan ini, ia lebih sesuai digunakan dengan perkataan dijaga dengan rapinya. Okey, baiklah kita teruskan. Orang ramai tidak memetik pokok. Perkataan pokok dan memijak rumput tidak sesuai. Jadi kita perlu gantikannya dengan perkataan yang lebih sesuai. Apakah contohnya? Orang ramai tidak memetik tumbuhan. Okey, kalau pokok tu satu yang besar kan. Jadi kita gantikan dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di situ dan memijak rumput. Sampah dicampak ke dalam tong sampah dengan cermatnya. Okey, perkataan dicampak tidak sesuai. Jadi kata yang lebih tepat ialah dibuang ke dalam tong sampah. Okey, udara di Tasik Biru bersih dan sihat. Udara lebih sesuai digunakan dengan kata bersih dan segar. Sejuk mata memandang air tasiknya yang keruh. Jadi gambaran keseluruhan tasik ini indah, nyaman kan? Jadi perkataan keruh tidak sesuai. Kalau kita lihat gambar tadi, tasik airnya berwarna biru, bermakna dia tidak keruh. Kalau keruh berwarna kuning, keadaan yang tidak bersih, banyak kotoran. Okey, jadi keruh biasanya berwarna kuning. Jadi kalau kita lihat tadi berwarna biru, maknanya jernih. Biru tu adalah pancaran daripada warna langit. Okey, langit. Okey.
Jadi memandang air tasiknya yang jernih. Jernih maksudnya tidak ada kotoran dan tidak tercemar. Malah pokok-pokok di sekeliling tasik ini tumbuh menghijau dan segar. Alice dan ibunya berasa rimas. Okay, perkataan rimas ni biasanya tidak selesa. Jadi kalau gambaran dari keseluruhan petikan ini menggambarkan Alice dan ibunya berasa gembira kan, berasa nyaman. Okay. Alice dan ibunya berasa nyaman walaupun taman ini dikunjungi ramai, tetapi kesegarannya tetap dipelihara. Okey, perkataan kesegarannya lebih sesuai digantikan dengan keindahannya. Okey, baiklah kita lihat. Okey, tetamu lebih sesuai pengunjung, ketat, rapi, pokok, tumbuhan, campak, dibuang, sihat, segar, keruh, jernih, rimas, selesa, kesegarannya, keindahannya. Jadi murid-murid salinkan jadual penggunaan kata yang salah dan yang tepat ini di dalam buku latihan. Tulis dengan kemas dan cantik. Baiklah kita pergi pada bijak kamus. Okey, kosakata rapi bermaksud kemas, bersih dan elok. Okey, jadi taman tadi dijaga dengan rapi, maknanya dijaga dengan kemas, bersih dan elok. Keruh, keruh bermaksud mengandungi kotoran seperti keladak. Perkataan berlawanan dengan keruh ialah jernih. Pada latihan buku aktiviti, muka surat 27 jilid 2. Okay, jadi murid-murid perlulah membaca keseluruhan petikan ini, kemudian mengesan apakah penggunaan kata yang tidak tepat. Okay, contohnya, dalam petikan ini dia telah diberikan perkataan yang tidak tepat penggunaannya, iaitu kata yang berhuruf yang digelapkan dan ditebalkan. Contoh pada perengan kedua, sawah terbentang luas saujana mata menengok. Perkataan menengok sudah pasti tidak sesuai dan perlu digantikan dengan kata yang lebih sesuai. Apakah kata yang lebih sesuai? Sawah terbentang luas saujana mata memandang. Okay, memandang di sekeliling rumah Nenek Dahlia. Okay, jadi cuba murid-murid jawab sehingga akhirnya. Okay, tukarkan perkataan yang gelap, yang berwarna hitam gelap itu pada kata yang lebih sesuai untuk keseluruhan petikan ini. Okey. Baiklah. Selamat mencuba semua. Kata-kata hikmah, manusia yang paling baik bukanlah manusia yang paling alim, tetapi manusia yang lebih banyak bermanfaat kepada manusia lain. Sekian, terima kasih.